Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, saya Cikgu Umaira. Jadi pada hari ini Cikgu ingin memberi sedikit teknik menjawab Matematik SPM Kertas 2 bagi silibus baru iaitu KSSM. Seperti mana kita sedia maklum, SPM KSSM belum pernah lagi. Jadi kita akan lihat contoh soalan di dalam video ini. Di dalam video ini kita akan fokuskan kepada bahagian B kerana video sebelum ini adalah perbincangan teknik menjawab soalan menggunakan contoh bagi Matematik Kertas 2 untuk bahagian A. Jadi untuk bahagian B, jumlah soalannya adalah 5 soalan dengan markah 45 markah. Jadi murid perlu menjawab semua soalan dalam bahagian ini. Seterusnya kita akan lihat contoh soalan bagi bahagian B supaya murid dapat gambaran bagaimana soalan kertas 2 SPM Matematik. Jadi kita lihat soalan 11. Jadi untuk bahagian B, soalan bermula dengan soalan 11 hingga soalan 15. Jadi contoh di sini soalan 11A. Lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan 20 per X dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan 0.8 dan X sama dengan 5. Soalan B, untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan 20 per X bagi X lebih besar sama dengan 0.5, lebih kecil sama dengan 7. Dan soalan C, dari graf anda cari 1. Nilai Y apabila X sama dengan 1.5, 2. Nilai X apabila Y sama dengan 6. Jadi kita akan menjawab soalan A terlebih dahulu. Di sini saya sediakan satu teknik menjawab terutamanya bagi murid-murid yang lemah iaitu gantikan kurungan pada X. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 20 per X. Jadi Y sama dengan 20. X tadi kita gantikan kurungan dahulu. Jadi soalan seterusnya untuk kita dapatkan X 0.8 berapa Y, di sinilah kita akan gantikan Y sebagai X-nya iaitu 0.8. Jadi kita masukkan nilai 20. Sekarang yang dalam kurungan kita gantikan X yang kita ingin cari Y-nya iaitu 0.8. Tekan sahaja kalkulator. Jadi sangat mudah. 20 bahagi 0.8. Jawapannya adalah 25. Seterusnya, berapa pula nilai Y apabila X sama dengan 5? Jadi kurungan tadi yang kita kosongkan, kita gantikan X yang baru iaitu 5. Jadi menggunakan kalkulator, walaupun kita dah tahu jawapannya, 20 bahagi 5. Jawapannya kita dapat 4. Jadi kita selesai jawab soalan A. Jadi kalau kita lihat markahnya adalah 2 markah, bermakna setiap satu adalah 1 markah. Jadi ini adalah pemarkahan untuk A. Seterusnya kita lihat pula soalan B. Dengan ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Dalam SPM kertas graf dibekalkan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel, boleh guna, tak ada pun tidak mengapa. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukis graf Y sama dengan 20 per X bagi X di antara 0.5 hingga 7. Jadi untuk melukis graf, langkah pertama, lukis paksi dan skala yang sesuai. Jadi skala di sini adalah mengikut kehendak soalan kita tadi. Jadi kat sini jangan lupa mesti bermula dengan kosong. Jadi dimaklumkan dalam soalan, skalanya setiap 2 cm mewakili 5 unit pada paksi Y dan 2 cm mewakili 1 unit pada paksi X. Jadi kita perlu pastikan nilai minimum dan nilai maksimum pada jadual data adalah termasuk di dalam paksi yang kita lukis tadi. Seterusnya, langkah 2, kita akan plot graf seperti data dalam jadual yang diberi oleh soalan.
Jadi kita ada di sini yang pertama X 0.4, Y-nya 50. Kita plotkan di sini. Seterusnya X 0.8, Y 25 di sini. X 1, Y 20. X 2, Y 10. Di sini kita plotkan. X 2.5, Y 8 di sini. Pastikan kita ambil bacaan yang betul. Okey, X 4, Y 5 dan yang terakhir X 7, Y 2.9. Jadi ini setelah kita plot graf, kita boleh sambungkan semua titik sama ada freehand, iaitu tanpa menggunakan apa-apa pembaris ke dan sebagainya, kecuali menggunakan pembaris fleksibel. Jadi inilah hasil graf kita. Jadi kalau kita lihat tadi, untuk melukis graf, markahnya adalah 4 markah. Jadi saya maklumkan dekat anda, markah pertama adalah paksi. Jadi anda perlu masukkan ke semua nilai yang betul pada paksi. Jadi daripada nilai maksimum dan minimumnya membawa satu markah. Seterusnya adalah titik koordinat yang diplotkan. Jadi kita akan lihat satu persatu, pastikan semua koordinat dimasukkan dengan betul, anda dapat 2 markah. Bagaimana sekiranya terdapat satu plot yang satu titik diplotkan tidak betul, jadi layak mendapat 1 markah lagi. Tetapi sekiranya 2 titik salah, tidak mendapat markah. Dan markah terakhir adalah kelicinan graf. Jadi kita perlu hasilkan graf yang licin. Jadi kita dah jawab soalan 11B. Jadi soalan C tadi, daripada graf anda, cari nilai Y apabila X 1.5. Kita bincangkan C1 terlebih dahulu. Jadi untuk soalan ini, saya sediakan catatan teknik menjawab, iaitu lukis garis sempang atau garis putus-putus yang mencancang pada X sama dengan nilai apa tadi? 1.5. Jadi tertinggal dekat sini, kita akan lukis garis putus-putus pada nilai X sama dengan 1.5. Jadi seperti ini. Jadi kita dapati garis ini akan berjumpa dengan titik graf pada satu titik. Seterusnya kita akan lukis garis putus-putus mengufuk dari titik persilangan dengan garis graf ke paksi Y. Jadi ini garis putus-putus ke paksi Y. Seterusnya kita dapatkan nilai bacaan di sini berapa. Jadi kita dapati nilai Y-nya adalah bersamaan dengan 14. Jadi ini anda perlu tunjukkan langkah jalan kerja ini pada anda punya graf jawapan. Seterusnya C2, nilai X apabila Y sama dengan 6. Jadi kita lihat pada paksi Y, kita akan buat garis mengufuk Y sama dengan 6 sehingga garis tersebut berjumpa dengan graf berwarna biru ini. Jadi ini adalah garis putus-putus pada Y sama dengan 6. Apabila berjumpa dengan garis graf berwarna biru, kita akan pula buat garis mencancang ke paksi X untuk kita dapatkan nilai X apabila Y sama dengan 6. Jadi kita dapatlah nilai X adalah di sini, iaitu bacaannya 3.45. Jadi ini anda lakukan pada jalan kerja pada graf anda. Seterusnya anda perlu tulis semula jawapan di ruang jawapan, iaitu di ruang jawapan 1, Y sama dengan 14, 2, Y sama dengan 3.45. Jadi kalau kita lihat markahnya 2, bermaksud jawapan 1 membawa 1 markah, jawapan untuk 2 membawa 1 markah. Dengan ini kita telah selesai membincangkan contoh soalan bahagian B bagi soalan 11. Seterusnya kita lihat pula contoh soalan nombor 12. Jadi jadual 12 menunjukkan beberapa ahli Persatuan Bulan Sabit Merah dan Persatuan St. John Ambulance yang telah ditugaskan untuk satu tugas luar di beberapa tempat sempena Hari Bendera. Jadi kita ada Persatuan Bulan Sabit Merah, lelakinya diwakili oleh Aiman, perempuannya Fatin dan Cindy. Persatuan St. John Ambulance, lelaki diwakili oleh John, perempuan Nancy dan Mary. Jadi maklumat penting di sini adalah 2 ahli daripada persatuan itu telah diturunkan secara rawak. Jadi soalan A, senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel ini. Anda juga boleh menggunakan huruf A untuk Aiman dan seterusnya.
kita boleh buat catatan, iaitu kita buat catatan di sini. A untuk Aiman. Jadi Aiman kita letakkan sebagai A, Fatin sebagai F, Cindy sebagai C, John sebagai J, Nancy N, dan Mary M. Dan soalan B, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan telah diturunkan di suatu tempat. B2, kedua-dua ahli yang telah diturunkan di suatu tempat adalah daripada persatuan yang sama. Dan B3, Aiman dan Mary dikecualikan dengan tugasan pada hari tersebut. Jadi kita akan mula menjawab soalan A. Jadi soalan A, kita akan cari ruang sampel sekiranya dua ahli persatuan telah diturunkan. Jadi untuk dapatkan ruang sampel, disebabkan kita telah ada jadual di sini, jadi kita boleh terus mendapat jawapan tanpa perlu melukis gambar rajah pokok lagi. Jadi dua ahli di sini tidak kisah persatuan mana dan tidak kisah jantina mana. Jadi kita boleh dapat jawapan sama ada jawapan untuk semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampelnya adalah Aiman Fatin, Aiman Cindy, Aiman John. Seterusnya kita ada Aiman Nancy, Aiman Mary. Seterusnya Fatin. Kita tak perlu letak lagi Fatin Aiman kerana Fatin Aiman, Aiman Fatin dua orang yang sama. Fatin Cindy, Fatin dan John, Fatin dan Nancy, Fatin dan Mary, Cindy dan John, Cindy dan Nancy, Cindy dan Mary, John dan Nancy, John dan Mary, dan Nancy dan Mary. Jadi untuk soalan ini markahnya adalah 2. Jadi soalan B1, kalau kita tengok soalan ni dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, di-highlightkan di sini, bermaksud kita perlu lakukan ini terlebih dahulu. Cari kebarangkalian. Jadi ini adalah soalan kedua. Untuk yang pertama, seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan telah diturunkan. Jadi daripada ruang sampel, kita kenal pasti yang manakah seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi kita ada Aiman Fatin, Aiman Cindy, Aiman John, kedua-duanya lelaki. Aiman Nancy, Aiman Mary, Fatin Cindy perempuan, Fatin John, seorang lelaki, seorang perempuan. Fatin Nancy, dua-dua perempuan, Fatin Mary, Cindy John, Cindy, dan seterusnya. Yang mana lagi seorang lelaki, seorang perempuan? John Nancy. Kita ada John Nancy di sini, John Mary. Jadi kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin terlebih dahulu. Jadi soalan seterusnya, kita dah senaraikan kesemuanya. Pastikan kita senaraikan kesudahan yang mungkin. Seterusnya kita akan hitung kebarangkalian. Jadi kita anggap ini sebagai peristiwa A, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih. Maka kebarangkalian untuk seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih adalah bilangan peristiwa A, bahagi bilangan ruang sampel, kesudahan dalam ruang sampel. Jadi kita lihat ada berapa kesudahan yang mungkin dalam peristiwa A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 untuk NA. Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka kita dapat jawapan A untuk nilai kebarangkaliannya adalah 8/15. Seterusnya soalan B, kita nak senaraikan semua kesudahan yang mungkin dan cari kebarangkalian. Jika kedua-dua ahli yang telah diturunkan di suatu tempat daripada persatuan yang sama. Jadi kita perlu senaraikan terlebih dahulu kesudahan. Jadi kita tengok dekat ruang sampel, yang manakah kedua-dua ahli merupakan persatuan yang sama. Kita tandakan Aiman Fatin daripada bulan sabit merah. Aiman Cindy juga dari persatuan yang sama. Aiman John tidak. Aiman Nancy tidak. Aiman Mary juga tidak. Fatin Cindy juga dari persatuan yang sama. Fatin John tidak. Fatin Nancy juga bukan. Fatin Mary juga bukan. Cindy John juga bukan dari persatuan yang sama. Cindy Nancy juga bukan. Cindy Mary juga bukan. John
Nancy dari persatuan yang sama, John Mary juga dari persatuan yang sama, dan Nancy Mary juga dari persatuan yang sama. Maka kita tulis jawapan. Jadi jawapan kita, semua kesudahan yang mungkin untuk B2, Aiman Fatin, Aiman Chong, Fatin Cindy, John Nancy, John Mary dan Nancy Mary. Pastikan kita tulis semua kesudahan dalam bentuk tata tanda set. Jadi untuk menjawab berapa nilai kebarangkaliannya, so kalau kita anggap ini sebagai peristiwa B, bermaksud nak cari kebarangkalian bagi peristiwa B, rumusnya adalah bilangan unsur dalam peristiwa B bahagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel. Jadi kita kira ada berapa unsur dalam peristiwa B? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan bilangan unsur dalam ruang sampel tadi kita dah kira di A iaitu 15. Jadi diringkaskan 6/15 boleh dimudahkan dengan membahagi 3. Kita dapat jawapannya adalah 2/5. Seterusnya kita lihat pula soalan C, iaitu kita nak cari kesudahan sekiranya Aiman dan Mary dikecualikan. Bermaksud yang ada Aiman dan Mary kita tak nak. Jadi yang kita highlightkan ni yang kita tak nak ya. Tadi kita highlight yang kita nak. Jadi semua yang ada nama Aiman dan Mary kita akan tanda bermaksud yang kita tak nak. Dan yang ada nama Mary juga kita tak nak. Jadi jawapannya adalah yang kita tak highlightkan. Jadi kita tulis jawapan. Untuk B3, Fatin Cindy, Fatin John, Fatin Nancy, Cindy John, Cindy Nancy dan John Nancy. Dan seterusnya kita akan kira pula nilai kebarangkaliannya. Jadi kita anggap ini sebagai peristiwa C. Jadi kalau kita anggap ini sebagai peristiwa C, apakah nilai kebarangkalian bagi peristiwa C? Iaitu peristiwa Aiman dan Mary dikecualikan. Jadi bilangan unsur dalam peristiwa C dibahagikan dengan bilangan unsur dalam ruang sampel. Jadi kita kira berapa unsur dalam peristiwa C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Ruang sampel kita adalah 15 unsur. Jadi jawapannya juga adalah diringkaskan 2/5. Maka kita selesai menjawab soalan ini. Jadi ini adalah skema permarkahannya. Untuk A, kita akan semak satu persatu jawapan. Pastikan semua betul untuk dapat 2 markah. Dan pastikan untuk B1 kita nyatakan dulu kesudahan, baru kita nyatakan nilai kebarangkalian. Biasanya apabila kita terus nyatakan nilai kebarangkalian tanpa menyatakan nilai semua kesudahan, maka tidak dapat jawapan kerana kita tidak patuh kepada kehendak soalan. Begitu juga untuk B2, semua kesudahan 1 markah dan nilai kebarangkalian yang betul 1 markah. Juga begitu untuk bagi soalan 12B3. Jadi seterusnya kita lihat soalan 13. Rajah 13 menunjukkan gabungan pepejal berbentuk kubus dan prisma tegak dengan tapak berbentuk trapezium. Sebuah pepejal lain QRSTUVWZ yang berbentuk kubus dengan sisi 2 cm kemudiannya dikeluarkan dari gabungan pepejal itu. Diberi tapak gabungan pepejal itu AQRSTBCDEF terletak di atas satah mengufuk. Diberi HJ sama dengan NM iaitu 1 cm. Jadi kita ini adalah satahnya dan kita dah tandakan HJ 1 cm sama juga dengan NM 1 cm. Jadi soalannya, lukis dengan skala penuh. Untuk A, dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan JH sebagaimana dilihat dari X. Dan B, dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan CD sebagaimana dilihat dari Y. Jadi kita akan menjawab soalan yang pertama, iaitu kita akan lukis dongakkan pepejal sebagaimana dilihat daripada X. Jadi tipsnya di sini, lorek paparan yang akan kelihatan mengikut kedudukan mata seperti soalan. Kemudian kita akan lukis mengikut skala sebenar. Pastikan garis adalah licin. Ini bermakna kalau ingin lukis dongakkan daripada satah X, kita kena bayangkan mata kita betul-betul berada pada X dan kita memandang pada arah
seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Jadi paparan apa yang kita akan nampak? Yang pertama, saya lorikkan, kita akan nampak satah AGHTB. Jadi saya lorikkan dengan warna merah. Seterusnya, kita juga akan nampak satah yang kecil di bawah ni, iaitu RVWS. Saya lorikkan berwarna biru. Jadi anda perlu bayangkan objek ini adalah transparent. Maksud kita nampak dia seperti kotak lutsina yang kita objek solid yang lutsina. Kita nampak ke semua bahagian. Jadi kita juga akan nampak satah PFEN. Begitu juga MLED, iaitu dasar objek. Dan satu yang anda perlu tahu, untuk satah condong seperti ini, iaitu permukaan JBCK, kita tak akan dapat nampak keseluruhannya. Apa yang kita nampak seolah-olah seperti dasar di belakangnya, saiznya ya. Jadi hasil jawapannya, kita akan lukis mengikut skala yang penuh. Apa maksud melukis mengikut skala yang penuh? Sekiranya diberi 6 cm, maka kita perlu lukis 6 cm mengikut ukuran pembaris. Jadi ini adalah jawapan bagi dongakan X. Jadi pastikan anda, kalau kita lihat markahnya 4 tadi, markah 4 mesti ada segi 4 ini, bentuk luarannya mesti ada. Dan pastikan, yang saya boleh nyatakan di sini, anda pastikan anda lukis garis ini. Kalau merupakan kotak, pastikan sudut di sini 90 darjah. Jangan lari kepada lebih kurang plus minus 0.1 darjah ya. Dan pastikan garis yang kita lukis mesti licin, bermaksud tak ada janggut-janggut ataupun garis putus-putus. Dan pastikan kesemuanya juga bersambung. Jadi itu saya boleh nasihatkan untuk memastikan anda layak dapat markah penuh, iaitu 4. Jadi untuk dongakan Y, bermaksud kita bayangkan mata kita berada di sini dan kita melihat ke arah anak panah ini. Jadi apa yang kita dapat, kita akan nampak satah KCDL. Jadi saya tandakan dengan warna merah. Seterusnya kita akan nampak juga satah HJBEMN. Satah ini kita akan nampak. Saya tandakan berwarna biru. Jangan lupa kita juga akan nampak satah TZWS daripada arah Y ya, yang kelihatan bertindih dengan satah UQRV. Seterusnya, pandangan daripada Y juga kita akan nampak satah AGPF yang saya tandakan dengan warna hijau. Jadi seterusnya kita akan lukis mengikut skala yang sebenar, bermaksud kalau CD 4 cm, kita perlu lukis 4 cm mengikut pembaris. Bukan ambil pembaris, ukur dekat gambar rajah soalan ya. Pembaris yang betul-betul pembaris. Jadi inilah hasil jawapan kita. Apa yang penting kalau kita perhatikan, satah garis ZW yang bertindih dengan garis UV berada di sebalik satah BHNMNE dan satah CDLK. Jadi satah objek yang berada di sebaliknya akan diwakili oleh garis putus-putus. Jadi sekali lagi, permarkahan, apa yang penting di sini, saya boleh nasihatkan anda pastikan bentuk luarnya memang betul, segi 4 tepat untuk anda layak mendapat markah. Bila segi 4 tepat, pastikan bucunya tidak lari daripada 90 darjah dan garis putus-putus juga dilukis, dan pastikan garis anda adalah licin, iaitu tiada gegaran, tiada garis yang tidak bersambung dan tiada garis yang terlebih, kerana ianya akan mengubah objek asal. Jadi sekian untuk perbincangan untuk soalan nombor 13A dan B. Seterusnya kita lihat contoh soalan nombor 14. Jadi kita lihat soalannya di sini.
Okey, rajah 14A menunjukkan pentagon ABCDE, FGHJK dan LMNPK dilukis pada suatu satah Cartesian. Jadi penjelmaan T ialah translasi 53. Nyatakan koordinat imej bagi titik E di bawah penjelmaan T kuasa 2. Jadi kita dah kenal pasti, kita nak cari imej bagi E. Jadi kita kenal pasti di sini adalah kedudukan objek E di bawah gabungan penjelmaan T. Jadi teknik menjawabnya di sini kita tahu di bawah gabungan T kuasa 2 bermaksud objek E. Kita lakukan transformasi T, kita akan dapat imej E prime. Seterusnya kita lakukan lagi sekali transformasi T, kita akan dapat jawapan terakhir. Jadi diberi T adalah translasi 5 negatif 3. Jadi 5 negatif 3 bermaksud gerak objek 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah. Maka daripada objek E, kita gerakkan 5 langkah ke kanan. Kita kira 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Negatif 3 diwakili kita gerak 3 langkah ke bawah. Jadi kita dapat imej yang pertamanya di sini. Seterusnya kita baru sampai sini. Sekarang kita nak cari jawapan akhir. Disebabkan gabungan transformasi T kuasa 2, kita perlu lakukan transformasi T lagi sekali. Jadi 5 kotak ke kanan lagi sekali, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak ke bawah. Jadi kita dah dapat jawapan terakhirnya iaitu E double prime kita adalah titik J. Jadi bagaimana kita ingin menulis jawapan? Caranya seperti ini. Objek E kita nyatakan koordinatnya negatif 4, 10. Jadi kita dapat imej yang pertama tadi E prime-nya pada koordinat 1, 7. Seterusnya imej yang kedua pada koordinat titik J, 6, 4. Jadi di sini kita tahu biasanya markahnya adalah 2, iaitu 1 markah, 1 markah. Jadi soalan 2-nya, LMNPK ialah imej bagi ABCDE di bawah gabungan penjelmaan VW. Huraikan selengkapnya. Jadi saya buat catatan gambar rajah asal tadi. Jadi kita faham ABCDE adalah objek. Jadi yang ni ABCDE, objek. Imej terakhirnya adalah yang besar ni. Jadi imej terakhirnya adalah yang besar iaitu KLMNPK. Jadi ini bermaksud KFGHJ adalah imej yang pertama di bawah gabungan penjelmaan VW. Dan kita sedia maklum gabungan penjelmaan bermaksud objek. Kita akan lakukan transformasi yang di belakang dahulu iaitu W untuk dapat imej yang pertama yang kita bincangkan tadi iaitu FJHK. Dan kita lakukan transformasi V untuk kita dapatkan imej terakhirnya iaitu LMPNK. Jadi tips untuk kita huraikan penjelmaan daripada gambaran yang diberi, kita perlu bandingkan objek dan imej. Jadi apabila kita telah letakkan di mana W, di mana V, di mana objek, siapa imej, seterusnya kita bandingkan. Jadi untuk dapatkan W, kita bandingkan objek ABCD dengan imejnya FGHJK. Kita dapati objek ABCD dan imejnya FGHJK di sini saiznya adalah kongruen. Jadi kita lihat maklumat seterusnya. Bila saiz kongruen bermaksud pembesaran kita dah tolak. Tetapi yang seterusnya kita dapati orientasinya adalah bertentangan, iaitu objek dan imej bertentangan kedudukannya. Jadi kita dah dapat ianya suatu pantulan. Seterusnya untuk V kita bandingkan FGHJK dengan LMPNK. Jadi untuk FGHJK dan LMPNK apabila kita bandingkan objek dan imejnya kita dapati saiz tidak kongruen. Jadi saiz yang tidak kongruen kita dah tahu V adalah suatu pembesaran. Seterusnya kita akan perihalkan secara teliti untuk pantulan dan pembesaran di sini. Jadi untuk pantulan, kita perlu cari garis pantulan. Jadi bagaimana nak cari garis pantulan? Kita sambungkan objek kepada imej yang sepadan. Contoh E, imejnya adalah K.
kita cari titik tengah. Jadi titik tengah di sini bermaksud kita kira bilangan kotaknya ada berapa. Jadi 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak, 7 kotak, 8 kotak, 9 kotak, 10 kotak. Jadi 10 kotak di antara objek dan image bermaksud titik tengahnya adalah 5 kotak. Jadi kita tandakan dengan berwarna biru di sini. Jadi kita tak boleh hanya satu titik sahaja. Jadi kita perlukan objek dan image yang sepadan yang kedua untuk kita dapatkan titik tengahnya. Seterusnya kita sambungkan titik tengah itu, maka kita dapatlah garis pantulannya, iaitu di sini pada garis pantulan X sama dengan 1. Maka kita dapat jawapan yang pertama, W ialah pantulan pada garis X sama dengan 1. Jadi kita telah selesai memerihalkan W. Seterusnya kita akan memerihalkan V. Kita sedia maklum V adalah suatu pembesaran. Jadi untuk suatu pembesaran, kita perlu cari yang pertama pusat pembesaran, yang kedua faktor skala. Jadi untuk kita cari pusat pembesaran, caranya kita akan sambungkan objek dan image yang sepadan. Lihat di sini L dan F. Kita sambungkan dengan garis putus-putus, biar lebih sedikit tak apa. N kepada H, P kepada J. Kita dapati kesemuanya bersilang pada satu titik, iaitu titik K pada koordinat 6, 10. Jadi pusat pembesarannya adalah pada K 6, 10. Seterusnya kita akan cari faktor skala. Jadi rumus faktor skala, rumus ini anda boleh dapati pada muka surat rumus kertas soalan. Panjang sisi image yang sepadan bahagi panjang objek. Jadi kita pilih image yang sepadannya adalah NP di sini. Okay, kita lihat berapa kotak? 3 kotak. Bahagi objeknya iaitu HJ 2 kotak. Jadi kita dapat faktor skalanya adalah 3/2. Jadi kita dapat jawapan untuk pembesaran sebentar tadi. V ialah pembesaran pada pusat K 6, 10 dengan faktor skala 3/2. Jadi bagaimana pengiraan markah di sini? Jadi markah perkataan pantulan yang betul 1, garis pantulan yang betul 1 markah. Perkataan pembesaran yang betul 1 markah, pusat pembesaran yang betul 1 markah dan faktor skala 1 markah. Biasanya untuk soalan transformasi pemerihalan seperti ini, anda kena pastikan ejaan adalah betul ya. Jadi ianya sangat memberi kesan kepada markah. Jadi itu adalah perbincangan soalan 14B. Seterusnya kita lihat soalan 14B, iaitu di bawah menunjukkan suatu bentuk tesilasi yang terdiri dari segi 3 sama sisi dan segi 4 sama dengan beberapa transformasi isometri. Jadi diberi P dan Q merupakan dua bentuk segi 4 sama, manakala A, B, C dan D ialah bucu-bucu pada bentuk segi 3 sama kaki. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. Jadi ayat yang kita perlu highlightkan di sini, bentuk Q daripada bentuk P. Bermaksud P adalah objek, Q adalah image. Jadi cikgu keluarkan gambaran soalan seperti ini. Kita dah highlightkan P adalah objek, Q-nya adalah image. Teknik menjawabnya, kita perhatikan titik A adalah suatu titik tetap daripada pergerakan P kepada pergerakan Q. Dan objek dan image juga adalah kongruen. Jadi untuk suatu titik tetap dan size objek dan image adalah sama, ianya adalah suatu putaran. Jadi untuk putaran kita akan cari pusat putaran. Jadi pusat putaran di sini adalah titik tetap itu, iaitu kita dah dapat jawapannya titik A. Dan sudut dan arah putaran, sudut putaran saya dah tandakan di sini. Okey, ini menunjukkan kita dah tahu suatu segi 3 sama kaki. Okey, setiap sudutnya adalah 60 darjah. Jadi di sini kita dah dapat sudutnya 60 darjah dan arah putarannya kita boleh kenal pasti P bergerak kepada Q mengikut pusingan lawan arah jam. Jadi kita dapat jawab. Jadi jawapannya putaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat A. Jadi kalau kita perhatikan markahnya tadi adalah 3. Jadi putaran di sini 1 markah, sudut dan arah yang betul 1 markah dan
pusat putaran yang betul satu markah. Jadi jumlah markahnya adalah 3. Pastikan ejaan putaran juga adalah betul. Jadi inilah perbincangan contoh soalan bagi 14B bahagian B. Seterusnya kita lihat terlebih dahulu soalan 15A. Jadual 15 menunjukkan markah yang diperoleh 45 orang murid dalam suatu ujian. Jadi ada markah, titik tengah dan kekerapan yang diberi dalam data. Berdasarkan jadual 15, hitung min anggaran bilangan skor markah bagi seorang murid dan sisihan piawai bagi data tersebut. Jadi bila soalan berkehendakkan mengira nilai min dan sisihan piawai, bermakna kita perlu mencari rumus min dan sisihan piawai terlebih dahulu. Bagaimana nak cari? Dalam kertas soalan SPM di muka surat hadapan, bahagian hadapan di belakang kulit ada terdapat muka surat rumus. Jadi kita tuliskan formula untuk min, jumlah kekerapan darab titik tengah bahagi jumlah kekerapan, dan sisihan piawai. Formula ini kita ambil di muka surat depan kertas soalan. Okey, seterusnya kita masukkan nilai untuk mengira nilai min terlebih dahulu. Jadi kita masukkan min. Okey, tadi mengikut formula kekerapannya 4 darab titik tengahnya 34.5 tambah kekerapan 3 untuk selang kelas kedua, titik tengahnya 44.5 tambah 8 kekerapan selang kelas ketiga, darab titik tengahnya 54.5 tambah 10 darab 64.5 tambah 9 darab 74.5 tambah 6 darab 84.5 tambah 5 darab 94.5. Seterusnya kita akan bahagi dengan jumlah kekerapan. Jadi kita tambahkan jumlah kekerapan 4 tambah 3 tambah 8 tambah 10 tambah 9 tambah 6 dan tambah 5. Jadi kita masukkan sahaja menggunakan kalkulator. Jadi kita masukkan nilai untuk 4 darab 34.5. Okey, kita tambah dengan data yang kedua 3 darab 44.5. Okey, tambah data ketiga 8 darab 54.5. Okey, tambah 10 darab 64.5. Tambah 9 darab 74.5. Tambah 6 darab 84.5. Dan yang terakhir tambah 5 darab 94.5. Jadi kesemua hasil darab kita akan bahagikan dengan hasil tambah kekerapan. Jadi kita letakkan kurungan terlebih dahulu. 4 tambah 3 tambah 8 tambah 10 tambah 9 tambah 6 tambah 5 tutup kurungan. Jadi jawapan akhirnya adalah 66.72. Jadi jawapan akhirnya 66.72 atau 66/13/18. Jadi kita pastikan soalan itu mengikut kehendak sama ada diminta secara nombor perpuluhan ataupun pecahan. Tetapi sekiranya tidak dimaklumkan, kita boleh nyatakan jawapan yang mana-mana sahaja. Seterusnya adalah untuk mengira sisihan piawai untuk soalan A2. Jadi kita dah ada rumus, kita masukkan sahaja data mengikut rumus, iaitu jumlah kekerapan. Kita ambil rumus yang kedua ni sebenarnya, jumlah kekerapan darab titik tengah kuasa 2. Jadi kita lihat rumus di sini ya, kita mempertimbangkan rumus yang kedua. Jadi kita masukkan dalam rumus mengikut rumus yang di kedua ini. Okey, punca kuasa bagi kekerapan selang kelas pertama darab titik tengahnya kuasa 2 titik tengahnya 34.5 kuasa 2 tambah untuk selang kelas kedua 3 darab 44.5 kuasa 2. Jadi kita pertimbangkan rumus yang ni. Okey, tambah 8 darab 54.5 kuasa 2 tambah 10 darab 64.5 kita kuasa 2
tambah 9 darab 74/5 kuasa 2 tambah 6 darab 84/5 kuasa 2 tambah 5 darab 94/5 kuasa 2. Kesemuanya bahagi dengan jumlah kekerapan iaitu 45. Jumlah kekerapan adalah hasil tambah semua kekerapan iaitu 45 di sini. Ditolak dengan min kuasa 2 yang kita dah cari tadi, 66.72 kuasa 2. Jadi kita dapatkan jawapan dengan masukkan nilai di dalam menggunakan kalkulator. Kita tekan punca kuasa. Okey, kita buka kurungan. Okey, yang pertama masukkan 4 darab 34.5 kuasa 2. Okey, ditambah dengan yang kedua 3 darab 44.5 kuasa 2. Okey, ditambah yang seterusnya 10 darab 64.5 kuasa 2 tambah 9 darab 74.5 kuasa 2 tambah 6 darab 6 darab 84.5 kuasa 2 di situ, 84.5 kuasa 2. Okey, ditambah dengan 5 darab 94.5 kuasa 2. Jadi kesemuanya kita bahagi dengan 45. Kita masukkan kalkulator mengikut bacaan dia. Seterusnya kita tolak dengan 66.72 kuasa 2. Okey, tutup kurungan sebab kita buka kurungan tadi. Okey, kita silap sikit. Kita masuk lagi sekali. Jadi kita buat sedikit pembetulan dalam kemasukan kalkulator ya. Jadi kita buang nilai kurungan di hadapan dan di belakang sekali supaya kalkulator boleh baca. Jadi ini juga salah satu teknik untuk memasukkan nilai dalam kalkulator. Sebentar tadi cikgu masukkan di sini, tetapi sebenarnya tersilap masuk. Jadi saya padam yang mula-mula sekali dan yang terakhir, dan akhirnya kita dah dapat jawapan iaitu 17.12. Jadi kita tulis jawapan akhir. Seterusnya kita lihat permarkahan. Markahnya adalah 6, bermaksud semua data dimasukkan dengan betul di sini. Pastikan semua betul, setiap pasangan adalah betul. Okey, dan jumlah kekerapan untuk setiap pasangan juga betul, melayakkan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah untuk min. Begitu juga untuk mengira sisihan piawai, setiap pasangan dimasukkan dalam formula dengan nilai yang betul. Okey, mendapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Jadi kita selesai membincangkan jawapan bagi soalan 15A serta permarkahannya. Seterusnya kita lihat untuk soalan 15B, iaitu soalan terakhir untuk bahagian B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada seorang murid pada paksi mencancang. Lukis satu poligon kekerapan bagi data tersebut dengan markahnya adalah 4 markah. Jadi untuk kita lukis poligon kekerapan, yang pertama kita akan lukis paksi dan skala yang sesuai. Jadi kita sedia maklum paksi Y untuk poligon kekerapan adalah nilai kekerapan dan paksi X-nya adalah nilai titik tengah. Jadi kita masukkan, kita pastikan skala kita adalah seragam. Jadi kita lihat kekerapan pada paksi Y maksimumnya adalah 10. Jadi setiap 2 cm mewakili 1 unit. Dan untuk paksi X, 2 cm mewakili 10 unit, di mana kita ambil nilai titik tengah. Jadi apa yang penting untuk poligon kekerapan mesti bermula pada paksi Y sama dengan kosong. Bermaksud kekerapannya adalah kosong. Jadi langkah pertama di sini anda perlu tambah 1 selang kelas
iaitu dengan kekerapan kosong. Jadi kita tahu bagaimana nak tambah 30 sebelum 30 ada 29. Jadi untuk pastikan seragam, kalau selepasnya 30 hingga 29 bermaksud sebelumnya kita ada 20 hingga 29. Maka titik tengahnya adalah 24.5. Jadi langkah ini sangat penting untuk memastikan kita dapat lukis poligon kekerapan yang betul. Jadi setelah kita lukis paksi dengan skala yang betul, sebelum itu poligon kekerapan juga perlu tertutup pada nilai yang terakhir, iaitu kita perlu memastikan nilai terakhir juga kekerapan kosong. Bermakna kita perlu tambah selang kelas terakhir. Selepas 99 kita ada 100 sehingga 109, maka selang kelas terakhir 104.5. Jadi apabila kita telah lengkapkan skala paksi dengan skala yang betul termasuk nilai maksimum dan nilai minimum, langkah kedua kita akan plotkan graf seperti jadual. Jadi kita plotkan semua graf. Jadi kita perhatikan dekat sini, kita ada 24.5 kekerapan kosong. Seterusnya 34.5 kekerapannya 4, 44.5 kekerapan 3 di sini, 54.5 kekerapan 8, 65 kekerapan 10, 74.5 kekerapan 9, 84.5 kekerapan 6, 94.5 kekerapan 5, dan yang terakhir yang kita tambah tadi 104.5 kekerapannya sifar. Kita ingat ya, dua ini kita perlu tambahkan untuk dapatkan poligon kekerapan yang betul. So langkah terakhir kita akan sambungkan setiap titik dengan menggunakan pembaris untuk mendapatkan graf yang licin. Jadi ini adalah poligon kekerapan yang lengkap. Yang sebentar tadi kita dah tahu markahnya adalah 4. Jadi permarkahan untuk paksi yang betul semua nilai dimasukkan betul dan seragam 1 markah. Seterusnya kita lihat setiap plot di titik plot setiap koordinat ditandakan dengan betul, termasuklah dua yang kita tambahkan permulaan dan yang terakhir 2 markah. Dan 1 markah terakhir adalah graf yang licin. Bermaksud graf kita mesti garis lurus yang disambungkan secara tepat dan poligon kekerapan mestilah tertutup. Sekian saja untuk video kali ini di mana kita telah membincangkan contoh soalan model SPM menggunakan kertas matematik kertas 2 bahagian B untuk silibus KSSM. Jadi kita telah buat 2 jenis video teknik menjawab soalan, iaitu bahagian A, bahagian B kertas 2. Video seterusnya adalah untuk teknik menjawab soalan bagi contoh soalan matematik kertas 2 SPM bagi bahagian C. Dengan ini saya sudahi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.